Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan salihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala, kita dipertemukan lagi dalam kelas Fardhu Ain kita ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan menambah pengetahuan kita, akan menjadikan kita orang yang kasih kepada Rasulullah SAW. Pada kali ini kita akan sambung pengajaran kita dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, berada menceritakan sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Pada kali yang dahulu kita dah cerita tentang Quraisy menyakiti Rasulullah. Pada kali ini kita akan cerita pula tentang hijrah Rasulullah ke Taif. Satu tempat namanya Taif. Setelah melihat kaum Quraisy sentiasa menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dihina oleh kaum Quraisy, walaupun itu kaum dia yang sendiri. Kaum dia sendirilah. Kaum dia sendiri pun nak menghina dia. Sedangkan Rasulullah ni dikenali sebagai Al-Amin, orang yang paling amanah, orang yang paling jujur, tapi itu pun dia dihina, kan? Sebab apa dia dihina? Sebab Rasulullah mengajak orang Quraisy ni untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka. Tu sebab tu depa marah sangat. Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah, kan? Itu yang depa marah sangat tu, kan? Okey. Maka pada tahun ke-10 baginda berhijrah ke Taif bersama Zaid bin Harithah. Jadi Rasulullah pun berhijrah ke Taif pada tahun ke-10, pada tahun ke-10 kenabian lah. Tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 daripada Rasulullah dilantik menjadi rasul. Jadi Rasulullah berhijrah ke Taif ni bersama dengan Zaid bin Harithah. Ni sahabat Nabi lah radhiyallahu anhu. Baginda pergi menghadap kabilah Thaqif. Rasulullah dah pergi berhijrah ke Taif tu, kemudian Rasulullah pun pergi kepada kabilah Thaqif, satu kabilah yang ada di Taif lah. Kabilah ni boleh juga kita kata seperti mana satu kita bukan kata kaum, macam contoh kita ni dia ada Melayu, Cina, bangsa lah, orang macam bangsa tu lah, kan. Bukan bangsa dia Arab, kan. Ni dia macam Melayu ni, dia ada Jawa, dia ada Panja, ada Patani, tu. Semua tu Melayu lah. Macam tu juga ni Arab ni macam tu lah. Ni kaum Thaqif, kan. Nak panggil apa lah, bukan bangsa tu, kita panggil etnik ke apa lah. Lebih kurang macam tu lah maksud dia, kan. Untuk apa? Untuk apa pergi ke kabilah Thaqif ni tadi? Untuk mendapatkan pertolongan. Pergi ni untuk dapat pertolongan. Sebab apa nak minta pertolongan? Sebab Rasulullah dan juga sahabat-sahabat ni kena seksa dan hina oleh kaum Quraisy. Jadi minta pertolongan kepada kaum Thaqif, kan. Kemudian apa kaum Thaqif buat? Dan Rasulullah pergi minta tolong. Mereka menolak permintaan itu. Kaum Thaqif ni pun tolak permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pergi ni sambil dengan berdakwah lah, minta tolong dalam konteks dakwah lah ni, kan. Tapi kaum Thaqif ni dia menolak permintaan daripada Rasulullah. Tak apalah mereka tolak, kan. Okeylah tolak dengan cara yang keji. Mereka menolak dengan cara yang keji, dengan cara tak elok lah. Walaupun Rasulullah pergi dengan cara elok, mereka menolak Rasulullah dengan keadaan tak elok lah. Macam mana keadaan tak elok tu? Mereka menyuruh orang-orang bodoh dan hamba-hamba mereka supaya mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah tak terima orang minta tolong, tak mau tolong, kan. Kemudian mereka caci pula, mereka hina pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga untuk caci dah. Ada lagi benda lain mereka buat. Mereka juga melemparkan batu sehingga mengalir darah dari urat keting Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mengalir darah, sampai Rasulullah berdarah lah, baling batu besar mana wallahu a'lam, tak tahu sama, tapi sampai berdarah, kan. Sampai berdarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu berdakwah Rasulullah tu sampai macam tu sekali, kan. Kita ni umat Nabi ni duk berdakwah ni tak ada sampai berdarah pun, kan. Tu pun
dah macam-macam. Bila orang kata sikit, habis dah out lah kan. Tu cuba kita tengok balik perjuangan Rasulullah tu. Macam tu lah kalau kita nak berdakwah kan. Sebab apa nak kena berdakwah tau? Ustaz jalan berdakwah dah. Semua orang Islam ada tanggungjawab untuk berdakwah. Berdakwah ni dia boleh dengan dua cara. Satu berdakwah dengan percakapan, satu lagi berdakwah dengan perbuatan. Dengan perbuatan ni bukan nanti saja aku berdakwah kerana Allah Taala, bukan. Apa yang kita buat tu, kita sebagai seorang Islam, orang akan tengok itu sebagai satu ajakan untuk jadi baik. Kalau kita buat benda yang baik, ajak jadi baik lah. Kalau kita buat benda yang buruk, ajak jadi buruk lah, jadi tak elok lah kan. Jadi semua yang kita buat tu adalah dakwah kan. Jadi kita kena bukan nanti dakwah tu ajak, oi mai dengar aku ceramah, bukan kan. Okey, baik. Jadi Rasulullah dikeji, dibaling dengan batu sehingga mengalir darah. Tapi kita yang berdakwah jangan putus asa lah. Tengok Rasulullah sampai macam ni sekali kan. Nak berdakwah kena seksa dan sebagainya kan. Ditinggalkan oleh ahli keluarga apa semua kan. Ahli keluarga sendiri kan. Mana puak menakan dia tu lah, Abu Lahab tu kan. Kaum dia sendiri kan. Kaum dia sendiri, bangsa dia sendiri kan, yang menghina dia kan, mencaci dan sebagainya. Tapi jangan lupa lah, ada juga orang yang mempertahankan dia. Maksudnya bukan seorang-seorang diri. Macam kita berdakwah pun kita bukan seorang diri. Kalau paling tak ada pun kita ada Allah dengan kita. Jadi kena berdakwah lah kan. Kena berdakwah lah walaupun secara sikit. Okey, baik. Zaid bin Harithah menghalang batu dari terkena tubuh Nabi SAW. Dah Rasulullah pergi ke Taif tu dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah tengok lah benda yang berlaku ni kan. Zaid bin Harithah ni radhiyallahu anhu tengok apa yang berlaku dan dia pun menghalang batu tu daripada kena baginda Nabi SAW. Sehingga beliau mengalami beberapa luka di kepalanya. Sampai kena, dia pun kena juga. Sebab dia nak halang batu daripada kena Rasulullah tadi, kena juga kepala dia tu, kena kan. Kena batu di kepalanya, luka. Bila kata luka ni maksudnya berdarah kan. Dia pun berdarah juga kan. Ni hebatnya sahabat Nabi kan. Kita mana ada sahabat macam tu yang sanggup nak bertahan untuk kita, mana ada, tak ada kan. Tu kata sahabat Nabi ni level dia lain, tak sama macam kita. Kita kawan biasa-biasa je kan. Kawan tak ada duit pun tak sanggup dah nak tolong kan. Tu. Tapi kalau sanggup okey lah kan. Tapi lebih lagi, yang kata bersahabat ni lebih lagi daripada tu kan. Sehingga kan ada anak panah, perang, ada kisah perang Nabi yang ada anak panah datang pada Nabi. Sahabat tahan dengan badan dia, bukan tahan dengan perisai, tahan dengan badan dia kan. Tu sampai macam tu sekali lah kan. Okey. Sehingga beliau mengalami beberapa luka di kepalanya kan. Sampai luka kepala dia kan. Okey. Selepas sebulan tinggal bersama mereka, Rasulullah tak balik terus. Bukannya balik terus lepas kena ditolak apa semua tu. Tak, Rasulullah duduk juga dengan depa sebulan dengan kaum apa tadi? Kabilah, dengan kabilah Saqif tadi kan. Jadi Rasulullah duduk juga dekat Taif tu sebulan. Selepas sebulan tinggal bersama mereka, bersama dengan kaum Saqif tadi, Nabi SAW pun kembali semula ke Mekah. Dah sebulan duduk sana, Rasulullah pun kembali balik ke Mekah. Sebab apa balik ke Mekah? Kerana tidak tercapai sebarang kebaikan daripada mereka. Sebab tak ada dapat kebaikan langsung daripada puak pula dah kan. Salah saya sebut ni kan. Daripada kaum Saqif tadi dekat Taif tu, tak dapat kebaikan. Tak dapat kebaikan tu macam mana? Depa ni tak beriman, depa ni duk hina, depa perlindungan pun tak dapat, depa pula duk tambah, depa pula yang duk seksa Nabi kan. Jadi tidak ada manfaat, penghijrahan tu tidak ada manfaat pada Nabi kan. Tak ada kebaikan kan, tak ada manfaat langsung, ada juga manfaat. Nabi doa untuk depa kan. Nabi doa pada mereka. Mana Nabi doa kan? Ketika berlaku benda ni, ketika Rasulullah nak tinggalkan tempat tu, malaikat Jibril datang jumpa Rasulullah. Siapa malaikat Jibril ni? Malaikat Jibril ni malaikat lah kan ustaz ni. Tu pun nak tanya, bukan? Nak cerita malaikat Jibril ni adalah kawan Rasulullah. Tu Rasulullah berkawan dengan malaikat kan. Sahabat Nabi lah tu kan. Malaikat Jibril pun datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat bukit. Bersama dengan malaikat yang menjaga bukit dekat Taif tu. Untuk apa ni mai jumpa Nabi ni?
untuk mengangkat bukit dan menghempak penduduk Taif. Marah ni, malaikat ni marah sangat ni. Tanya Nabi, ni depa ni buat hang macam ni. Lebih kurang itulah, ustaz ni duk bohong dekat Kedah, mana ada. Nabi mana ada dekat Kedah. Kan ada. Ni nak cerita bagi senang kita nak faham kan. Jadi malaikat ni pergi jumpa Nabi, kata dekat Nabi, kalau kamu nak musnahkan mereka, kami akan ambil gunung ni dah hempak ke atas kaum Taif ni tadi. Tapi Rasulullah ni sopannya, maha pemurahnya, maha pemaafnya Rasulullah SAW ni. Rasulullah pun kata, Rasulullah tidak bersetuju dengan cadangan malaikat tadi kan. Sampai berpaling Nabi sampai berdarah ni kan. Marahlah kan. Bahkan baginda SAW mendoakan hidayah kepada mereka. Nabi dah tolak. Nabi kata dekat malaikat, tak payahlah nak buat macam tu kat mereka kan. Tambah pula Nabi doa pula kat mereka kan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doa Nabi kepada Taif, kepada orang-orang Taif lah kan. Apa maksudnya ni yang Nabi sebut ni? Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka ni tak tahu apa kan. Ni mereka duk lawan ni, mereka duk baling batu kat aku ni, mereka tak tahu apa. Tu lebih kurang macam tu lah dia punya maksud dia. Ni mereka duk lawan ni, tak tahu apa ni. Sebenarnya aku nak selamatkan mereka ni daripada, nak selamatkan mereka daripada api neraka, daripada siksaan kan. Tapi mereka tak nampak kan. Tu jadi sebab tu lah Nabi doa. Dan Nabi doa ni pula sebab apa lagi? Sebab di antara keturunan mereka mungkin ada yang akan memeluk agama Islam. Sebab tu Nabi doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tu Nabi, tengok Nabi punya hebat kan. Kalau kita boleh tiru Nabi, itulah yang paling baik sekali. Dan Allah Taala pun kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ikutan contoh yang paling baik sekali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingat sekadar itu dulu perkongsian kepada kita pada kali ini. Kita akan sambung masa akan datang insya-Allah, tajuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Wallahu alam. Assalamualaikum.